وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين Amin. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Hilang. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah saya seronok malam ini dapat melihat kembali sua muka, bersua muka dan juga bersua nama. Nama. Orang yang saya rindui kan, dia memang dah setiap minggu dah kena jumpa. Tak jumpa tu rasa lain. Jazaillah saya rasa beberapa sesi dah tak ada. Travel ke? Pergi berjalan. Berjalan dekat, masya-Allah. Dia menyusuri Baik. saya, dia pergi sana, dia lambat saya balik cepat dia tadi. Oh. Masya-Allah. InsyaAllah malam ni kita sambung bincang kita dalam surah Al-Mumtahanah. Mumtahanah. Kita nak mulakan malam ini dengan kita nak membaca surah Al-Mumtahanah. Ayat berapa ya? Surah yang ke-60 pada ayat yang ke-7. InsyaAllah. Ayat ke-7 ya. Baru ayat 7 ya. 7 insyaAllah. Saya miss ayat 6. Saya banyak dah miss dah. Tak ada. Lagi lama. Sikit je baru jalan. Ayat ke-7 pada muka surat 550. 50. Muka surat 550 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-7. Haji Yahya tak ada. Haji Zainal boleh ke partner dengan saya? Tak boleh Ustaz, boleh. Suara. Boleh, Ustaz saya batuk-batuk. Batuk-batuk tak apa. Tak apa, Tak tidak ada boleh. masalah. Saya solo dulu. Nanti kalau Jaya ada. Tak apa, tak ada masalah. Allah yashfid. Baik, ayat ke-7 pada surah Al-Mujadalah, surah 550, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Terjemahan, semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu, dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-7 ini, dia membawakan penceritaan yang lain daripada ayat yang ke-6. Ayat 5-6 cerita tentang contoh tauladan yang baik yang perlu diambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ke-7 dia menyambung cerita keseluruhan daripada awal, ataupun seolah dia menyahut ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah ini. Ayat pertama sebut apa? Ayat pertama menyebutkan larangan agar tidak mengambil musuh Allah itu sebagai aulia, sebagai teman rapat, tak boleh. Itu Allah peringatkan. Baik. Maka setelah turun ayat ini, kan, ada suatu ketika ibu kepada Allahumma salli Muhammad, kalau tak salah saya Zainab, kalau tak salah saya Zainab, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi
salah seorang ayah isteri Nabi SAW yang sebelum itu belum lagi menjadi isteri Nabi. Kalau tak salah saya namanya Zainab, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tak salah. Baik, Abu Bakar As-Siddiq berhijrah ke Madinah. Begitu juga anak-anaknya. Akan tapi isterinya tidak mengikutinya kerana isteri tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Maka setelah beberapa lama, ibunya datang ke Madinah dengan niat untuk menziarahi anaknya. Iaitu isteri Abu Bakar datang ke Madinah niat nak menziarahi anaknya, rindu kepada anaknya. Sampailah di hadapan rumah anaknya, nak masuk rumah, kan tetapi anak Abu Bakar As-Siddiq tak bagi masuk dulu. Dia tak bagi masuk dulu. Kenapa? Kerana dia bimbang. Ini termasuk daripada larangan yang Allah sebutkan pada ayat yang pertama tu, iaitu tak boleh nak buat baik dengan orang bukan Islam. Maka dia tak berani, so dia pun buat apa? Kerana ibunya itu datang dengan membawa hadiah. So, biasalah mak kalau datang ziarah anak, kan, paling tidak mesti bawa makanan favorite dia. So isteri kepada Abu Bakar ini datang ziarahi anaknya, bawa hadiah. Anaknya nak terima, dia rasa tak berani. Sebab apa? Sebab bimbang nanti ia dilarang oleh agama. Maka anaknya itu pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya tentang perkara ini. Lalu Nabi berkata, tidak ada, turunlah ayat ini, itulah asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Nabi kata tak ada masalah untuk kamu nak apa? Kamu nak dengan orang-orang yang kamu musuhi dulu di Madinah itu, di Mekah itu dulu, nanti mudah-mudahan Allah akan kurniakan mawaddah. Digunakan di sini perkataannya adalah mawaddah. Terjemah letakkan mawaddah apa? Kasih sayang. Perasaan kasih sayang. Kata perasaan kasih sayang. Baik. Ayat pertama turunnya kisahnya sebab apa? Sebab Hatib bin Abi Balta'ah dia teringatkan kaum keluarganya yang berada di Mekah. Dia utus surat. Allah turunkan ayat melarang orang beriman daripada menjadikan musuh-musuh Allah itu orang bukan Islam sebagai teman rapat. Kemudian ayat ke-7 ini dia seolah-olah memujuk balik Hatib bin Abi Balta'ah dan memberitahu kepada para sahabat yang lain, memberi harapan kepada mereka. So ayat ke-7 dia ibarat jawapan kepada ayat yang pertama, nak memberi harapan dan rasa lega kepada Hatib bin Abi Balta'ah dan juga para sahabat yang lain. So ayat 7 ni membatalkan ayat pertama ke Ustaz? Tidak. Tidak. Baik. Ayat yang ke-7 tidak membatalkan ayat yang pertama, bahkan ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9 nanti dia akan menjelaskan ayat yang pertama. Dia akan bagi pendetailan. Dia akan bagi, kalau kata kita, dia ada glosa daripada larangan Allah yang ada pada ayat yang pertama itu. Ini kita akan lihat pada ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Baik, Allah mungkin ayat ini dengan asa. Perkataannya adalah asa. Baik, asa semoga. Kalau mengikut terjemahan dia adalah semoga. Kan adalah semoga. Kita sebutkan sebagai juga mudah-mudahan. Ada juga kita sebut sebagai mudah-mudahan. Baik. Perkataan asa dia sesuatu dalam bahasa Arab, perkataan yang berbentuk harapan. Perkataan yang berbentuk harapan. Maksudnya kalau kita bercakap saya harap apa yang saya minta pada Allah itu dapat. So dia satu bentuk pengharapan. Maknanya orang tu confirm ke dapat, tak, dia pun 50-50, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Sebab itu disebutkan sebagai harapan. Tapi dia berharap sangat dia dapat, cuma dia sendiri tak tahu dapat ke tak dapat. Maka asa dia adalah
termasuk dalam perkataan yang membawa makna secara umum pengharapan. Sebab itu nanti meletakkan semoga ataupun moga-moga, kan. Kan kita kalau doakan orang je kita doa, semoga Allah berikan kesihatan, mudah-mudahan Allah terus berikan kesihatan, kesembuhan yang baik. So, itu apa, bentuk harapan. Itu yang kita sebutkan dalam bentuk doa. Sebab kita pun tak pasti akan makin sihat ke ataupun makin tak sihat, jadi ke tak jadi. Tapi kita berharap dia jadi ikut macam mana yang kita kehendaki. Allah gunakan asa, tapi perkataan asa bila disebutkan oleh manusia, maka dia adalah perkara yang 50-50 chances. And dia bukan pastinya terjadi. Berbeza kalau perkara itu diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bila diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka perkara itu akan terjadi. Perkara itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anha dia berkata asa minallahi wajibah. Perkataan asa ataupun mudah-mudahan, semoga yang datangnya daripada Allah, maka itu adalah perkara yang wajib, yang pasti akan terjadi. Maka apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, semoga Allah akan mengadakan, saya buka dekat nota kita lah. Menjadikan besar sikit. Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu. Baik. Maka di sini perkataan yang Allah kata semoga, mudah-mudahan, diharapkan terjadi, itu apa? Diharapkan terjadinya antara kamu, iaitu siapa? Para sahabat dan juga orang yang kamu musuhi, iaitu musuh kepada para sahabat daripada siapa? Allah khususkan minhum, daripada kerabat. So ini Allah khususkan. Musuh kepada para sahabat mungkin ramai, tapi Allah khususkan musuh daripada kalangan kerabat sahaja. Kan, kalangan kerabat. Allah gunakan perkataannya adaitum. Adaitum ni sama dengan perkataan ayat yang pertama. La tattakhidhu aduwi. Sama. Maksudnya adalah musuh. Maksudnya adalah musuh. Baik. Ayat pertama tu ceritanya tentang apa? Kaum kerabat yang dia nak tolong. Kan? Hati Abu Talib nak tolong kaum kerabat dia. So tu cerita tentang kaum kerabat tapi sebenarnya dia adalah musuh. Kenapa? Dia adalah berlainan agama. So kat sini sama Allah sebut, mudah-mudahan nanti Allah akan berikan perasaan kasih antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi daripada kaum kerabat kamu. So anda cerita tentang kaum kerabat sahaja dulu kerana topik perbincangannya adalah tentang kaum kerabat. Sebab bila berkaitan dengan kaum kerabat ni, dia punya connection tu dia lain macam sikit. Kadang-kadang orang boleh sampai tersalah langkah. Seperti mana yang telah terjadi kepada siapa? Kita dah bincangkan ayat sebelum ni. Kepada siapa? Kepada siapa? Yang telah tersilap sedikit. Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang bagi dia telah tersilap? Doa untuk ayah dia tu. Masya-Allah. Dia minta kepada Allah agar Allah ampunkan ayah dia. So, dia tersilap kat situ. Dia tersilap. Kenapa boleh sampai macam tu? Kan kerana perasaan kasih sayang di antara kaum kerabat. So bila kena dengan kaum kerabat ni, ahli keluarga ni dia lain macam sikit. Kadang-kadang orang boleh jadi sampai lebih daripada sempadan yang telah ditetapkan. Maka ayat ini betul-betul memberi kelegaan, memberi harapan kepada para sahabat, kerana walaupun ialah mereka itu bukan Islam, tapi tetap dalam perasaan tu tetap ada kasih dan juga sayang kepada mereka. Sebab tu keluarga sendiri tetap akan sayang walaupun macam mana pun, kan, tetap sayang kan. Tapi sebab Allah perintahkan atau perintah Allah tak boleh nak bertemu rapat, membantu dan sebagainya, maka terpaksa kerana Allah.
Akan tapi jauh di sudut hati itu tetap ada perasaan kasih dan juga sayang. Bila turun ayat ini, semoga Allah nanti mengadakan perasaan kasih sayang, mawaddah antara kamu dan juga musuh kamu daripada kalangan kaum kerabat. Maka para sahabat sangatlah bergembira dengan perkara ini. Akan tetapi, adakah ketika itu para sahabat dah melihat perkara itu terjadi? Dah tengok ke? Belum lagi. Belum lagi. Adakah para sahabat tahu bila dia akan terjadi ataupun bagaimana dia akan terjadi? Tak tahu. Tak tahu. Kan para sahabat ni masya-Allah betapa iman mereka kepada Allah SWT ini. Bila datang je sesuatu daripada Allah, memang mereka tak banyak tanya, tidak mendesak dan tidak mempersoal. Bayangkan ketika dulu kan turunnya, Allah sebutkan dalam antaranya dalam surah Az-Zariyat, was-samaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami membinanya dengan tangan kami dan kamilah yang akan berterusan memperluaskannya. Langit itu. Adakah para sahabat boleh ketika itu faham ayat langit itu sentiasa diperluaskan, diperbesarkan? Tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham. Ketika turun ayat wal bahril masjur. Apa dia wal bahril masjur? Tahu. Laut, betul lah. Laut apa? Surah At-Tur, surah yang ke-52 ayat yang ke-6. Bila turun ayat wal bahril masjur, maksudnya apa? Dan demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. Maksudnya laut yang mengeluarkan api. Bila turun ayat ni, para sahabat rasanya pernah nampak tak situasi tu? Pernah. Mana mahunya nak nampak. Mekah sana mana, Madinah sana jauh daripada laut. Jauh. Mekah lagi tak payah cerita lah, jauh lah. Kan tak ada sumber air, sungai pun tak ada. Jauh, laut lagi jauh. Laut pun tak pernah tengok. Boleh tak membayangkan laut yang mengeluarkan api? Kalau ikut logik pun macam laut tu. Dia tahu laut tu air. Air kalau dengan api, kena tak? Boleh duduk sekali tak? Tak ada. Mesti akan padamnya. Mesti akan padam. Sebab tu bomba padamkan api dengan air. Mesti akan padam. So bila turun ayat ni, dan laut yang di dalamnya itu penuh dengan api yang membara. Macam volcano tu meletup-letup. Para sahabat boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. Tapi adakah para sahabat mempersoal perkara ini? Adakah para sahabat tidak meriwayatkan ayat ni sebab dia tak faham? Tak. Dia terus beriman, percaya. Allah sebut itulah dia yang mereka ambil, yang mereka imani. Dan mereka terus sampaikan potongan ayat ini. Sehinggalah ke hari ini. Maka iman para sahabat mereka ini, Masya Allah, orang-orang yang memang Allah pilih hati mereka, itulah hati yang sangat-sangat hebat. Taat dengan perintah Allah dan juga Rasul itu, mereka tak pernah mempertikaikan kenapa itu dan juga ini. Kenapa perlu begitu dan juga begini. Bila turun ayat Allah melarang daripada berteman rapat dengan musuh, termasuk dari kalangan ahli keluarga. Mereka sami'na wa ata'na, dengar. Tidak lagi berhubungan dengan ahli keluarga, tinggalkan. Sedangkan bila dah berhijrah ke Madinah, itu dah satu perkara yang susah. Tinggalkan semuanya di Madinah, perniagaan, harta, rumah, kereta dan kenderaan lah maksudnya. Anak-anak, isteri, tinggalkan. Kerana Allah, atas perintah Allah. Ini nak kontak pun tak boleh. Tinggalkan. Bila turun ayat ni, memberi kegembiraan pada diri para sahabat radhiyallahu alaihim, akan tetapi mereka tak ada tanya bila Nabi, bila sekarang dah boleh ke dia tak ada tertanya-tanya. Dia biarkan sahaja ayat ini berjalan, biar nanti masa yang akan menentukan. Kerana mereka beriman bahawa bila perkara ini disebutkan oleh Allah SWT, maka dia pasti akan terjadi, dan dia akan terjadi tepat pada masanya, pada ketika yang Allah rasakan sesuai. Bukan sesuai mengikut kita rasa inilah timing yang sesuai, bukan. Tapi dia mengikut
waktu yang sesuai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah pada setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan mendesak sesuatu perkara itu untuk nak terjadi sekarang. Dan inilah waktu yang sesuai, tak, kerana di sisi Allah ianya belum lagi sesuai untuk sesuatu perkara yang kita nak itu terjadi. Harta ke, kesihatan ke, nak dapat anak ataupun cucu ke dan sebagainya, apa yang Allah bagi dia akan sesuai mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla, dia bukan mengikut pada kita. Baik. Allah mulakan dengan asa yang Allah sebutkan, mudah-mudahan nanti para sahabat dan ahli keluarganya itu akan ditimbulkan di antara mereka perasaan kasih sayang. Bila disebut perasaan kasih sayang antara keluarga, perlu lagi ke? Adakah perlu? Tak perlu sebut dah. Sebab apa? Orang dah tahu dah. Ahli keluarga secara umumnya sayang tak dengan ahli keluarga dia? Secara umumnya. Ya, Sayang kan? Mak sayang kat anak, anak sayang dekat mak. Adik-beradik sayang. Kita sayang dengan saudara kita. Walaupun adalah kita geram kan dengan saudara kita kan, sepupu kita kan. Ada sakit hati kan. Setiap kali raya datang tanya, kau bila nak kahwin? Kau bila nak tu? Kau bila nak ni kan? Sakit geram je rasa kan. Tapi tetap sayang kan, tetap sayang. Buktinya bila ada orang lain, orang luar usik, kita antara orang yang paling akan terasa dan ke depan untuk nak mempertahankan. Walaupun kita ada perselisihan faham dengan ahli keluarga tersebut, kerana memang fitrahnya itu ada kasih sayang antara keluarga. Maka perasaan itu dan memang fitrahnya ada antara ahli keluarga. Maka tak perlu pun Allah kata dia nak mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan kaum kerabat yang kamu musuhi itu. Tapi apa yang Allah maksudkan? Yang dimaksudkan di sini, ini mawaddah. Dia ada satu lagi, kita biasa dengar perkataannya hub, betul tak? Ana uhibbuka. Ini biasa ayat guna kan. Saya cinta kamu, saya kasih kamu. So hub kan, maknanya adalah cinta. Kan? Mawaddah, apa beza dengan mawaddah? Mawaddah ni Allah guna bila kita cerita tentang antara pasangan dan juga keluarga. Betul tak? Sakinah, mawaddah, rahmah. Betul tak? Time tu baru ada perkataan mawaddah, tak digunakan perkataan hub. Kan? Kenapa Allah gunakan mawaddah antara ahli keluarga? Allah gunakan perkataan mawaddah ataupun dalam antara pasangan dan juga dalam keluarga. Perkataan yang digunakan adalah mawaddah, bukan hub. Sedangkan dalam banyak ayat lain Allah gunakan hub. Wallah innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah dia menyukai, yuhibbu. Kan? Wallah Allah guna yuhibbu. Apa Allah tak guna mawaddah dalam ayat yang lain ataupun pada ayat yang ini? Apa bezanya? Bezanya mawaddah ialah satu perasaan cinta, perasaan kasih sayang yang mendalam, yang tumbuh daripada hati yang dalam sangat. Yang dalam. Dia bukannya kita apa? Love at first sight. Bukan yang itu. Dia bukan yang itu. Dia perasaan cinta yang dalam, betul-betul luhur daripada hati. Maka perasaan itu pertama Allah sebutkan dalam ini dia akan mengadakan balik perasaan tersebut, mawaddah. Baik. Kenapa Allah sebutkan? Kerana kasih sayang antara keluarga kita dah sebutkan tadi. Memang fitrah kita. Tapi kenapa Allah sebutkan di sini? Apa yang Allah masukkan di sini? Yang dimasukkan di sini ialah mereka itu akan memeluk Islam. Mereka akan memasuki agama Islam. Baik. Sebab itu pada ayat yang pertama surah Al-Mumtahanah ini Allah sebut tak perkataan mawaddah? Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati. Ada juga mawaddah. Allah gunakan mawaddah. Kenapa? Kerana ayat pertama ini memang cerita tentang apa? Ahli keluarga. Jangan ambil musuhku dan musuhmu sebagai teman rapat, pemimpin yang kamu lemparkan
kepada dia itu mawaddah, kecintaan kamu, perasaan kasih sayang. Maksudnya yang betul-betul cinta, sebab dia cerita tentang apa? Ahli keluarga. So Allah larang melakukan perkara tersebut. Tapi di sini Allah akan bagi pula. Kat sana Allah larang, ni Allah akan bagi. Yang Allah akan beri itu adalah mawaddah yang halal. Perasaan kasih sayang yang halal yang dihalalkan dengan Islam. Itu mereka akan masuk kepada agama Islam. Sebab itu dalam kurungan diletakkan dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. So mawaddah yang dimasukkan di sini ialah masuknya mereka nanti ke dalam Islam. Baik. Sudah tentu ketika turunnya ayat ini belum lagi terjadi. Saudara-saudara mara, para sahabat belum lagi peluk Islam. Bila ianya terjadi? Bila ianya terjadi? Fathu Mekah Ustaz. Baik. Macam mana Haji Zainul tahu Fathu Mekah? Teka je Ustaz. Baik. Tepat sekali. Tepat sekali. Sebab apa? Sebabkan ayat pertama tu, ingat tak? Apa kisahnya? Kisahnya ialah kenapa Hatib bin Abi Balta'ah mengutuskan surat tu? Kenapa? Nabi tak serang sebab dia sayang. Kerana Nabi tengah buat persiapan nak pergi serang Mekah. Maka peristiwa yang akan terjadi nanti ialah pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Itu Mekah yang mana ketika itu belum lagi terjadi dan para sahabat baru nak buat persiapan, belum tahu lagi menang ke kalah, belum tahu lagi. Tapi ayat ini telah turun, Allah menyatakan perkara tersebut. Baik, mawaddah wallahu qadir, dan Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Kalau kita lihat potongan ayat ini, kan, dia macam pelik sikit. Apa yang pelik? Apa yang pelik? Allahu Qadir. Yang pelik sikitnya ialah kerana selalunya kan nama-nama Allah, contoh wallahu qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nama-nama Allah ni selalunya berada di mana? Allah letakkan di penghujung ayat, betul? Kan? Tapi ini bukan penghujung ayat. Ada wallahu qadir, lepas tu ada wallahu ghafurur rahim. So yang hujung adalah wallahu ghafurur rahim. Wallahu qadir dia sebelum hujung. So dia berada di kedudukan yang pelik sikit. Dia bukan berada di penghujung ayat. Patutnya ayat ni diakhirkan dengan wallahu qadir, tapi Allah bukan nak mengakhirkan ayat ni dengan wallahu qadir, dengan nama dia Qadir. Allah nak akhirkan ayat ni dengan nama dia Ghafurur Rahim. Maka kenapa Allah letakkan Qadir di sini? Kenapa Allah letakkan Qadir? Kerana nak mendamaikan dua orang yang bermusuh, dia bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Lagi-lagi bila Allah kata asa, maka dia adalah perkara yang wajib, yang pasti nanti akan terjadi. So kalau kita dah janji dengan orang, selalunya kita akan janji perkara yang kita rasa boleh buat ke, ataupun kita rasa macam 50-50, ataupun rasa mustahil lah boleh buat, ataupun susah nak buat. Kalau kita berjanji, selalunya kita akan janji perkara yang kita mampu untuk nak buat. Maka di sini bila sebut nanti yang bermusuh akan didamaikan, maka orang kata, biar betul, boleh ke? Dah bergaduh lama ni, boleh ke? Maka Allah nak pahatkan keyakinan, wallahu qadir, dan Allah dia Tuhan yang maha kuasa. Maka Allah Azza wa Jalla pada ayat ini dengan namanya Qadir, Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, telah membuktikan kekuasaannya. Itulah bila terjadinya Fathu Mekah. Bila terjadinya Fathu Mekah, adakah Fathu Mekah itu, kalau siapa yang ingat boleh share.
adakah terjadinya peperangan secara besar-besaran seperti perang Uhud ke, perang Khandaq ke? Adakah terjadi peperangan secara besar-besaran seperti itu? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya Ustaz. Adakah teruk perangnya macam perang Uhud? Tiada pertumbahan darah. Tiada pertumpahan darah. Bayangkan betapa kadirnya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sebelum itu peperangan yang dilalui semuanya teruk-teruk. Sampai Nabi sendiri pun berdarah. Para sahabat ramai yang terbunuh. Akan tetapi Fathu Mekah tidak ada terjadinya pertumpahan darah. Allah bagi para sahabat Nabi SAW dan juga para sahabat memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Kenapa? Antaranya ialah panjang kisahnya Fathu Mekah, tapi saya nak kongsikan satu. Ada seorang orang tua di Mekah itu, saya tak ingat namanya apa, dia seorang yang buta. Selalunya dia dipimpin oleh seorang budak kecil yang dikatakan cucunya, budak kecil. Maka ketika nak terjadinya Fathu Mekah itu, dah ada dengar desas-desus, adanya kabilah yang datang nak menyerang Mekah. Ada pasukan yang datang nak menyerang Mekah. Maka bila dengar perkara itu, semua orang lari bertempiaran balik rumah masing-masing. Maka orang tua ini pun, yang buta ni, tengah nak pergi balik rumah dia. Tapi sebab dia buta, jalan lambat sikit lah. Dengan dipimpin oleh seorang budak kecil. Tengah nak berjalan itu, orang tua tu dengar daripada kejauhan adanya bunyi. Maka dia tanya kepada anak kecil itu, bunyi apa tu? Dia kata itu bunyi tentera berkuda. Dia kata dia nampak pada jauh tu macam ada sekawanan tentera berkuda. Maka orang tu tersebut bertanya, dia datang daripada arah mana? Disebabkan Mekah ini, Mekah kedudukannya di mana? Di bawah lembah kan? Dia lembah. So tentera berkuda tu datang, semuanya datang daripada atas lah, dari atas bukit. So orang yang berada di Mekah boleh nampak lah. Sebab apa? Tentera tu duduk atas bukit, dia orang duduk kat bawah. So boleh nampak lah kat atas bukit tu apa yang terjadi. So anak tu kata tu ada tentera berkuda sedang datang nak menuju ke Mekah. Maka orang tu tanya, mereka datang berapa barisan? Datang berapa barisan? Maka anak kecil tu kata dia datang dengan saya tak ingat beberapa barisan disebutkan, dan orang tu kata kalau tentera datang nak menyerang sesuatu tempat dengan beberapa barisan yang tertentu, maka itu tandanya mereka telah menang. Mereka telah menang. Maka para Nabi SAW dan juga para sahabat memasuki Mekah pada waktu itu dengan tanpa berlakunya pertumpahan darah. Dan ketika itu Nabi SAW bila masuk sahaja kota Mekah, antara perkara yang Nabi ucapkan ialah siapa yang berada di masjid maka dia akan selamat. Siapa yang berlindung di rumah-rumah ibadah maka mereka akan selamat. Dan sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Maka antara orang yang dulunya musuh ketat, musuh kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam, yang awal masuk Islam adalah siapa? Seorang yang namanya Abu Sufyan. Seorang yang namanya Abu Sufyan. Nama dia Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni kalau baca dalam sejarah kita akan banyak jumpa nama dia. Di Mekah dia, kita boleh katakan top 3 pemimpin yang tertinggi di Mekah. Dia top 3. Dia antara orang yang pemimpin utama yang berkuasa di Mekah. Jadi bila Nabi SAW masuk ke Mekah, Nabi kata siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Maksudnya tidak akan ditawan, tidak ditangkap, tidak disisa, tidak akan diapa-apakan, akan aman. Maka Abu Sufyan mendengar perkara itu dengan permusuhannya yang sangat-sangat keras
menjadi lembut hatinya. Dan akhirnya apa? Akhirnya Abu Sufyan dan juga isteri dia, nama isterinya adalah Hindun. Dan Nama isterinya Hindun binti Utbah, memeluk Islam. Dia pun memeluk Islam. Maka orang yang dulunya bermusuh, akhirnya Allah timbulkan apa? Mawaddah, perasaan kasih sayangnya dalam hati. Akhirnya mereka itu memeluk Islam. Dan ketika itu bila para sahabat memasuki Mekah, ditangkaplah ramai orang-orang, terutamanya lelaki. Dan antara tawanan yang ditangkap itu adalah seorang orang tua yang rambutnya itu telah putih, semua putih. Macam Arwah Samad Said tu, rambut semua putih. Janggut dia semua putih. Apa yang ada rambut dan di mukanya semuanya dah putih sebab dia dah tua. Ditangkaplah orang tersebut, namanya adalah, saya tuliskan. Saya nak sikit ke bawah, saya tolak ke bawah lah. Okey. Sebab nama-nama ini nanti penting untuk kita nak ingat dalam penceritaan ayat ini. Kerana berkaitan dengan sirah, dia perkara yang penting. Sirah dia bagi banyak sangat pengajaran. Baik. Tadi kita dah sebutkan antaranya siapa tadi? Kita ada Abu Sufyan dan isteri. Nama isterinya adalah Hindun binti Utbah. Baik. Seorang lelaki tua, yang sangat tua, yang rambutnya dah putih, janggutnya dah putih, ditangkap oleh para sahabat. Namanya ialah Abu Quhafah. Ini dia punya gelaran. Nama sebenar dia adalah Uthman. Baik. Siapa dia Abu Quhafah ataupun Uthman? Tak pasti. Okey. Saya bagi clue lagi. Abu Quhafah ataupun Uthman ini, dia ada anak. Nama anaknya Abdullah. So nama anaknya Abdullah bin, bila bin kita jadi Abi lah. Abdullah bin Abi Quhafah. Dia ada anak namanya Abdullah bin Abi Quhafah ataupun Abdullah bin Uthman. Baik, siapa yang kenal Abdullah bin Abi Quhafah ataupun Abdullah bin Uthman? Banyak sangat Abdullah, Ustaz. Zaman Nabi. Abdullah bin Abbas ada. Abdullah bin Mas'ud ada. Abdullah bin Umar ada. Banyak sangat nama Abdullah zaman dulu kan. Banyak sangat nama Abdullah. Kan? Dua nama yang paling Allah cintai adalah apa? Pertama adalah Abdullah. Yang kedua adalah apa dua nama yang Allah paling cintai? Paling Allah sukai? Muhammad. Bukan. Bukan ya? Bukan. Satu Abdullah, satu lagi apa? Satu lagi nama yang paling Allah suka. Uthman. Bukan juga. Abu Hurairah. Said Alisa. Bukan sahabat, ni nama umum, secara umum nama. Oh. Nama secara umum. Abdul Rahman. Abdullah dan juga Abdul Rahman. Dua nama yang paling Allah Kan sahabat tadi puan. Baik, Abdullah bin Abi Quhafah. Ini sahabat. Siapakah dia Abdullah bin Abi Quhafah ataupun Abdullah bin Uthman ni? Siapa dia? Tak kenal. Tak apa. Saya letakkan satu lagi nama dia. Abu Bakar As-Siddiq. Kenal? Kenal Eh, sangat. Oh, dia tua. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar siapa? Abdullah. Nama ayah dia
Abi Kuhafah. Abu Kuhafah. Uthman. Abi Kuhafah. Nama ayah dia Abi Kuhafah ataupun Uthman. So nama Abu Bakar Datuk As-Siddiq, dia. nama sebenarnya siapa? Ya? Abdullah. Datuk dia lah. Apa dia? Abu Bakar. Datuk Aisyah lah. Datuk Aisyah. Abu Bakar, Tok Pak. Abah dia. Tok Anak Abah dia. ke Tok Ayah dia. Tok Aisyah radhiyallahu anha. Oh, siapa? Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Uthman ataupun Abdullah bin Abi Kuhafah. Maka seorang lelaki tua yang para sahabat tentera Islam tangkap salah seorangnya adalah Abu Kuhafah, iaitulah ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bakar Asid. Kemudian mereka pun menyerahkanlah ayahnya itu kepada Abu Bakar. So bagi Abu Bakar, sekatilah Abu Bakar nak buat apa. Maka Abu Bakar pun mengajak ayahnya agar memeluk Islam. Lalu ayahnya setuju untuk nak memeluk agama Islam. Jadi ayah dia ni dah tua dah. Ketika ini kan, sebab Abu Bakar As-Siddiq beza dengan Nabi berapa tahun? Dia. Ya? 3 ke 4. Dia muda lagi pada Nabi kan? Abu Bakar dia muda dengan Nabi. Tak saja dia 2 tahun muda daripada Nabi. Beza. Salah saya. Kalau 3 Nabi tahun, 61, 2 tahun. dia 61. Kalau Nabi 61, ketika itu Abu Bakar umurnya 59. Bayangkan ayah dia mestilah tua lagi kan daripada itu. Kan ketika ini disebutkan Abu Kuhafah dia memeluk Islam, dia setuju untuk masuk Islam ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah berapa hijrah? 8 hijrah kan? Fathu 8 Mekah hijrah. dia terjadi 8 hijrah. Ayah dia meninggal tahun 14 hijrah. Meninggal 14 hijrah pada umur 97 tahun. Dia meninggal tahun 14 hijrah. So dia peluk Islam 8 hijrah, 6 tahun ke belakang. So lebih kurang berapa umur dia? 91. Lebih kurang waktu tu 91 tahun dia punya umur dia. So dah tua lah. Syukur Allah sempat juga dia. Masya Allah. Betapa Allah nakkan kebaikan untuk ayah Abu Bakar As-Siddiq, dipanjangkan umur dia sampai 91 tahun untuk nak peluk Islam dulu, kemudian dipanjangkan lagi 6 tahun untuk nak beramal. Masya Allah. So kiranya umurnya dalam Islam pendek ke panjang? Pendek ya. 6 tahun je. 6 tahun. 6 tahun ya. So bayangkan betapa besarnya nikmat Allah. Allah bagikan 6 tahun mengalahkan berapa tahun? Mengalahkan 91 tahun. Insya-Allah. Dosa dan juga kesalahan yang telah dilakukan Semua 6 tahun bersih. Allah ampunkan. So orang yang kita melakukan dosa yang banyak ni, dan betapa besarnya harapan kita. Sebenarnya Allah bagikan nanti keampunan. So jangan pernah berputus asa untuk meminta maaf dan juga ampun daripada Allah, walau betapa kelamnya kita punya masa yang lalu itu. Paling tidak kita bukan 90 tahun bergelumang dalam dosa dan juga maksiat. Abu Bakar cakap ke ayah dia perlu Islam. Yang dia kata aslim tuslim. Nabi SAW sebutkan aslim tuslim. Islam maka kau akan selamat. Ayahnya setuju. Lalu apa? Abu Bakar kata engkau kena pergi jumpa Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi. Ayah dia, Abu Bakar pun bawa lah ayahnya yang dah tua tu. So tahulah orang tua kan kalau berjalan tu punyalah susah nak berjalan kan. Macam-macam sakit ada. Dia disebutkan dia gendong ayah dia. Nak bawa pergi jumpa Nabi SAW. Sampai di depan Nabi, Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa kau buat ni? Apa kau buat? Kenapa kau bawa ayah kau yang dah tua ni datang jumpa aku sini? Engkau cakap dengan aku pergi jumpa ayah kau. Kau tak payah bawa dekat sini, kesian dia dah tua. Betapa akhlak Nabi SAW. Nabi kenal dengan ayah Abu Bakar ni. Kan? So orang dah tua, asal kau bawa datang jumpa aku? Kau bagi tahu aku, biar aku yang pergi jumpa dia. Sebab dia dah tua. Akhlak Nabi SAW.
wasallam. Lalu ayah dia pun mengucap 2 kalimah syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia lah waktu di Mekah dulu, yang ayah dia duk cakap dengan dia, engkau ni Abu Bakar, tak ada kerja lain ke? Engkau ni kerja engkau asyik membebaskan hamba je. Kan? Yang Allah sebutkan tentang Abu Bakar dalam surah Al-Lail. Wa amma man utiya wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Allah sebutkan wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Dalam surah surah Al-Lail. Surah yang ke 92 ayat 17 ayat 18. Ayat 17, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang-orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Ini turunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kerana dia punya benda yang disuka buat adalah suka membebaskan hamba. Suka bebaskan hamba. Itu perkara yang dia suka buat. Hingga kan ayah dia kata, kau ni tak ada kerja lain, itu je kerja yang kau buat, tak ada kerja lain ke? Dia beli hamba, dia bebaskan lah. Dia beli hamba, dia bebaskan. So yang kat sini dia spesifikkan malahu kan, hartanya kan. Ya, betul. Kalau yang surah apa tu? Surah Al-Insan tu dia tak spesifikkan apa aja, yang biasa-biasa je kot. Ya. Ini sebutkan spesifik dengan mal dia, dengan harta dia. Maka ia memberitahu juga kepada kita bahawa Abu Bakar ni orang kaya ke orang biasa-biasa? Orang kaya lah Ustaz. Orang kaya lah. Tapi pernah tak kita terfikir bila sebut je Abu Bakar As-Siddiq, keluar dalam kepala kita orang kaya? Pernah terfikir tak? Ada. Pernah. Selalunya tak pernah. Sebab apa tak pernah? Sebab bukan itu yang dia tonjolkan. Yang dia tonjolkan apa? Ibadah dia. Dia tonjolkan apa? Dia selalu dengan Nabi. Kan, la tahzan innallaha ma'ana. So itu selalu. Kita sebut Abu Bakar, kita tahu dia seorang yang sentiasa ada dengan Nabi. Sahabat karib rapat dengan Nabi. Itu kenapa? Kerana itu yang selalu dia tonjolkan. Dia tak tonjolkan harta dia. So dia tak dikenali sebagai orang yang kaya. Sedangkan dia adalah orang yang kaya, hebatnya ibadah dia. Iman dia kepada Allah, hingga dia tak dikenal dengan harta dia, dikenal kerana iman dia. So ayah kata kau ni tak ada kerja lain ke? Orang yang betul-betul beriman, yang paling bertakwa lah kan Ustaz. Atqa tu. Dia al-atqa, orang yang paling bertakwa, menunjukkan dia bersungguh-sungguh nak dia dah bertakwa tapi dia nak jadi orang al-atqa. Nak jadi orang bertakwa yang paling tinggi sekali. Lebih daripada orang yang bertakwa lagi. Lebih daripada orang bertakwa. Kalau orang takwa tu dia nak jadi ranking yang atas. Dia yang lebih pada orang yang beriman. Orang beriman ni ranking dia bawah lagi. Dia boleh dicuci lagi dalam api neraka. Yang tak payah pun dia terus jumpa wajah Allah. Dia tengok wajah Allah terus. That's the beza lah. Ya. So dia nak jadi al-atqa, yang paling bertakwa. Maka ayahnya yang dulu bermusuh, tak nak masuk Islam. Sehingga anaknya Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Dia masih tak perlu Islam. Sampai saja pembukaan Mekah, apa yang terjadi? Dia kena paksa ke ayah dia, tak. Allah timbulkan mawaddah, perasaan kasih dan juga sayang. Hingga ayahnya peluk Islam. Yang musuh telah jadi apa? Telah menjadi kawan rapat. Jadi ahli keluarga semula. Dan begitu juga Allah nak sebutkan, ini kita lihat juga dalam ayat ini bukan saja tentang musuh yang Allah telah jadikan semula rapat balik. Tetapi highlightnya adalah pada wallahu qadir. Allah itu Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini antara highlightnya. Kenapa? Kerana dia bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, dan Fathu Mekah Allah telah buktikan bahawa dia adalah Tuhan yang qadir, yang maha berkuasa. Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi kan Ustaz,
Asal Allah tu, dia sendiri, Allah sendiri yang sebut semoga Allah. Betul. Lepas Betul. tu, perlukah digandingkan lagi dengan Wallahu Qadir tu? Nah, Wallahu Ghafur. baik. Allah mulakan depan ni dengan asa, perkataan yang berbentuk harapan. So kalau orang yang dia dengan Allah tu imannya itu belum 100% percaya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah nak tekan sebab ni nak menjadikan musuh berdamai. Dia bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Allah guna pula perkataan asa. Mudah-mudahan, kan? So ada orang yang mungkin dia macam betul ke? Boleh terjadi, betul ke? So Allah nak pahatkan lagi dengan Allah kata wallahu qadir. Allah mampu untuk nak melakukan perkara tersebut. Dia bukan hanya sebut, bukan hanya sembang. Allah gunakan perkataan asa di depan kerana menunjukkan ni adalah bukan satu kerja yang mudah. Bukan satu kerja yang mudah untuk dilakukan. Kalau kamu manusia nak buat, kamu juga akan guna perkataan asa. Mudah-mudahan aku boleh buat. Sebab apa? Dia bukan benda yang mudah. Bila kita nak buat, kita takkan macam kalau kawan minta tolong apa, ada dua orang yang bergaduh nak damaikan balik, kita berani tak nak buat? Kita pun rasa macam berani takut nak buat. So tengoklah, aku cubalah nak buat. So kita pun 50-50 sebab kita tak tahu apa reaksi orang ni dengan orang ni, kita tak tahu. So Allah, dia pun sebut asallah, mudah-mudahan Allah. Akan tapi Allah sebutkan wallahu qadir, Allah mampu untuk nak buat. Yang mana kerja ni kalau kamu manusia nak buat, dia bukan perkara yang dia bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ikrimah bin Abi Jahal nak menunjukkan wallahu qadir. Betapa Allah itu di Tuhan yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ikrimah bin Abi Jahal, dia adalah anak kepada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal lah. Nama Ikrimah bin Abi Jahal. Dia anak kepada Abu Jahal. Seperti bapanya, Ikrimah juga adalah orang yang banyak menyeksa ataupun mengganggu para sahabat ketika di Mekah. Sama dia ikut bapa dia. Kan? Like father, like son. Sama. Bapa dia naik, dia pun sama naik dengan ayah dia. Menyeksa. Bila-bila dia ada peluang dan kesempatan nak mengganggu dan menyakiti para sahabat, dia akan lakukan. Maka bila terjadinya Fatu Mekah, dia antara orang yang lari keluar daripada Mekah. Dia pergi naik sebuah bukanlah kapal yang besar, bukan juga macam, dia lebih kurang macam sampan lah, sampan yang besar, kita boat lah, macam boat. Dia naik boat bersama dengan orang-orang Mekah yang lain yang nak lari keluar daripada Mekah. Dalam riwayat menyebutkan dia nak menuju ke Syam, nak menuju pergi ke Syam, nak cari tempat yang baru, yang lain. Sebab apa? Madinah orang Islam dah kuasai, Mekah pun dia dah kuasai. So itu kawasan yang ikut apa, ekonominya situ dah utama laluan kan. So Syam belum lagi, agak jauh. So Ikrimah berniat nak menuju ke Syam. Berada di dalam bot itu, Allah takdirkan mereka melalui situasi ombak yang sangat-sangat besar. Ombak yang besar. Besarnya ombak itu hingga kan kapten kapal cakap dekat orang yang berada di atas kapal tu bahawa kita ni memang tak akan selamatnya. Kapten kapal yang ada pengalaman. Bila kapten tu cakap tak selamat, kita yang dengar tu rasa macam mana? Kita yang naik kapal, sama ada kita naik kapal laut ke ataupun naik flight, kita memang bergantung dengan siapa? Dengan pilot tu. So kalau pilot tu kata memanglah kita tak ada harapan, apa kita nak cakap lagi? Memang kita pun putus harapan. Habis. Tawakal. Putus harapan dah betul. Kan. So bila kapten kapal tu kata kita ni memang tak ada harapan dah. Memang tak boleh lepas dah lagi dengan gelombang ombak yang sangat besar ini. Maka kapten tu kata semua yang berada di atas bot ini berdoalah kepada Allah. Disebut perkataan Allah. Kerana dialah saja satu-satunya Tuhan yang boleh menyelamatkan kita. Perkara ni logik tak untuk terjadi? Orang bila dalam bahaya ingat dekat Allah, pelik tak?
perkara tak boleh yang Ustaz, sama juga macam Fir'aun kan. dia Dan bukan nak perkara mati. yang pelik. Dia bukan perkara yang pelik. Kan itu yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, bila seorang itu berada di lautan, dia ditimpa dengan musibah, maka apa? Dhalla man tad'uhu illa iyyah. Dia kembali berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Tapi bila kembali dia selamat, falamma najahum ilal bari a'radtum. Bila dia kembali selamat dekat darat, dia pun baliklah dengan perangai lama dia. Tak nak dengar cakap Allah. Bila ada bahaya dekat laut, semua doa dekat Allah. Maka kapten tu pun sama dia buat. Sekarang ni tak ada siapa yang boleh selamatkan kita kecuali Allah. Jadi berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gelombang ombak yang besar. Ikrimah bin Abi Jahal mendengar perkara itu, dia tersentak. Dia kata, aku lari daripada Mekah ini kerana Muhammad datang menyuruh agar kami ini menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah, dan mengenepikan semua sembahan-sembahan kami yang lain. Aku duduk dalam kapal ni, aku lari gunakan kapal. Kapten kapal cakap perkara yang sama. Maka apabila Allah takdirkan bot itu berjaya mendarat dengan selamat, akhirnya Ikrimah kembali ke Mekah dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu apa? Wallahu qadir. Cuba nak lari tapi akhirnya apa? Kembali balik dengan keislaman kepada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu qadir, dua perkataan tetapi dia memberi makna yang sangat besar bagi orang-orang yang benar-benar memahami. Allah sebut di belakang ini wallahu ghafur, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Tetapi apalah makna sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini kalaulah Allah tidak mengurniakannya kepada kita? Betul tak? Betul tak? Betul. Kita ni ada tak sifat pemaaf dan pengampun kepada orang lain? Ada tak? Ada. Tapi dulu waktu Anwar Ibrahim kena tangkap, kita boleh tak sebutkan saya maafkan Anwar Ibrahim, keluarkan dia daripada penjara? Laku tak kita punya kemaafan tu? Keampunan dia laku tak? Tak laku. Allah, dia Maha Pengampun dan dia Maha Penyayang. Tetapi bezanya dengan manusia apa? Keampunan dan kasih sayangnya itu laku dan diperlukan oleh setiap hamba. Dia qadir, dia boleh bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki, lalu memberi kesan kepada orang tersebut. Allah memiliki sifat keampunan. Kita pun boleh nak memaafkan orang. Akan tetapi Allah bila mengampunkan seseorang itu akan memberi kesan pada hidup seseorang. Allah, dia Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kita juga ada sifat kasih sayang. Tetapi kasih sayang Allah bila kena pada seseorang akan terus merubah kehidupan seseorang itu. Berbeza dengan sifat manusia. Maka dalam banyak-banyak sifat Allah, kita benar-benar percaya dan memahami nama Allah Al-Qadir. Ini nama yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Sebab itu selalunya dalam Al-Quran, nama Allah Al-Qadir ini Allah tak gandingkan dengan sifat dia yang lain atau nama dia yang lain. Kita hanya akan dapati dalam Al-Quran Allah sebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Macam tu je. Kita tak jumpa wallahu ghafurun qadir, wallahu qadirun rahim. Ada tak? Tak ada. Ni baru jumpa. Nama Allah Qadir, dia hanya letak satu saja. Allah tak gandingkan dengan nama-nama dia yang lain. Kerana dia sangat besar, sangat hebat. Qadir itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua ada macam-macam. Cuma kita mampu ataupun tak mampu nak lakukan sahaja. Betul tak? Kita ada kemampuan dari sudut keuangan. Tapi adakah setiap ahli keluarga, sahabat-sahabat kita yang mempunyai masalah keuangan, yang berhutang, kita mampu nak selesaikan?
Tak Tak dapat. mampu. Tapi kita ada duit tak? Tak ada duit. Tapi kita, apa yang kita tak ada? Kita tak mampu. Kita lihat anak kita kan, ataupun ahli keluarga kita berada dalam kesakitan. Kita kesian tak anak kita, ke ahli keluarga kita tu? Kesian, pasti kesian. Tapi kita mampu tak nak angkat kesakitan dia tu? Oh, tak adalah. Tak mampu. Tak boleh. Tak boleh. Masalahnya apa? Adakah Allah tak ada sifat kasih sayang? Allah juga ada sifat kasih sayang. Tapi apa yang Allah ada yang kita tak ada? Kadir itu. Kemampuan itu. Yang kita tak ada. Kita kesian tengok ahli keluarga kita sakit. Allah juga kesian tengok ahli keluarga kita sakit. Tapi beza kita dengan Allah pun, Allah mampu nak angkat kesakitan daripada ahli keluarga kita dan kita tak mampu nak lakukan apa-apa. Kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka nama Allah Al-Qadir, nama yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat memberi kesan pada nama-nama Allah yang lain. Sebab itu Allah hanya sebut satu saja, Wallahu Qadir. Tuhan, dia adalah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini penghujung ayat yang kita pernah lihat sebelum ini bila kita ceritakan tentang nama Allah Al-Qadir, tentang apa? Tentang kisah seorang yang ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla selama 100 tahun tu. Yang berada di tepinya itu, makanan dia habis hancur, hilang dah. Dia punya binatang ternak dia kan, yang ada di tepinya itu tinggal tulang je. Tapi dia elok macam biasa. Kenapa? 100 tahun, bukan 1 tahun, 100 tahun dia ditidurkan, dia elok macam biasa saja. Kenapa? Kerana Wallahu Qadir. Tuhan yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Maka Allah nak memahatkan dalam diri kita bahawa Tuhan itu, dalam ayat ni Allah gunakan mula dengan asa. Macam yang Hajar Nuriah sebutkan tadi, Allah mulakan dengan asa. Seolah macam bentuk pengharapan, macam 50-50 punya perkara yang mampu nak dilakukan. Tapi di belakang itu Allah sebut dia adalah Qadir, yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Kenapa? Kerana Allah nak menanamkan keyakinan kepada orang yang 50-50 keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni dalam meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, kan, kita flashback balik diri kita waktu muda-muda dulu, waktu kerja, kan, ada tak bila kita berdoa itu kita rasa macam tak berapa nak yakin doa tu makbul ataupun apa yang kita minta tu dapat? Ada tak ketika yang macam tu? Ada. Sedangkan orang yang namanya beriman itu dia apa? Dia benar-benar percaya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada apa? Dalam surah Al-Hujurat Allah sebutkan, "Tsumma lam yartabu." Orang beriman yang sebenarnya beriman, dia percaya kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tak ada ragu-ragu lagi. Tapi kita dalam sepanjang kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla hingga ke hari ini, ada tak perasaan yang kita rasa macam kenapalah Allah tak bagi aku, kenapa Allah tak makbulkan lagi, kenapa asyik aku yang kena, kenapa? Ada tak? Mesti kita ada melalui situasi yang begitu. Kan kita rasa macam kurang yakin doa kita itu dah diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebab dah bertahun-tahun dah doa, tapi tak nampak pun dia punya kesannya lagi. Maka Allah nak menanamkan keyakinan pada diri manusia. Yang Allah nakkan keyakinan itu bagaimana? Allah nak kita beriman, percaya kepada Allah itu sampai tahap macam mana? Sampai tahap sekarang ini bila kita bangun pagi, pernah tak kita berdoa kepada Allah ataupun kita risau bila bangun pagi, kita risau darah kita dalam badan ni tak berjalan. Kita risau si saraf dalam badan ini tiba-tiba dia rosak, tak boleh nak bengkok tangan jari semua. Pernah tak kita satu hari bangun tidur kita risau perkara tu? Pernah tak satu hari kita bangun kita risau darah dalam badan ni dia tak berjalan, tiba-tiba tak boleh nak sedut udara? Pernah tak kita risau? Kita tak pernah risau kan? Sebab apa kita tak pernah risau? Allah nakkan keimanan kita kepada Allah macam tu. Hingga kita tak pernah fikir, tak pernah terfikir pun, pernah terfikir tak nak doa kat Allah, ya Allah,
hari ni ya Allah, bagilah darah dalam badan aku ni berjalan elok. Jangan bagi ada yang tersekat. Aku nak bernafas, biar bagi elok semua. Otak aku ni biar jalan macam biasa. Kita bekerja dulu-dulu, hari Isnin kerja, hari Selasa, hari Rabu. Kita pernah tak kita datang hari kerja hari ni, macam inilah kali pertama kita kerja. Inilah hari pertama, lupa semua apa yang nak buat, tak ingat. Pernah tak? Tak pernah. Semakin banyak hari kita bekerja, semakin kita mahir dengan kerja kita itu. Tapi pernah tak kita berdoa, ya Allah, bagilah apa yang aku buat hari ni kat tempat kerja ni, yang semalam punya aku ingat apa yang aku nak buat dan apa perancangan aku semuanya, bagilah aku ingat dan aku dapat buat. Pernah tak kita berdoa begitu? Tak pernah. Sebab apa? Kita yakin Allah akan bagi darah kita jalan macam biasa. Otak kita boleh berfikir macam biasa. Betul tak? Ya, Hingga kita tak ada syakwa sangka langsung kepada Allah. Hingga kita tak terfikir pun nak sebut benda tu. Tak terfikir pun. Maka Allah nakkan keimanan. Itu iman yang sebenar. Kepada Allah dia tak ada ragu-ragu. Bila dia minta, dia tak ada ragu-ragu lagi yang Allah tak makbulkan. Seperti mana dia yakin Allah itu menjalankan darah dalam badan dia itu setiap hari tanpa ada masalah. Maka itu bentuk keimanan yang Allah nak pahatkan dalam diri setiap Muslim. Kita berdoa minta kepada Allah, kepada Tuhan yang qadir, Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan dia telah menunjukkan kuasa di atas diri kita, tapi kita tak perasan tentang perkara itu dan kita meminta benda-benda yang kita belum lagi dapat. Sedang kekuasaan Allah atas diri kita, kemampuan dia itu, dia telah buktikan begitu banyak. Tapi kita terus mendesak Allah, kenapa aku? Kenapa belum lagi dapat? Kenapa belum lagi jadi? Kenapa belum lagi makbul? Kenapa anak aku ini belum lagi dengar cakap aku lagi ni? Sedangkan Allah itu qadir, Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Azza wa Jalla, kudrat Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang dalam ayat ini mampu untuk mendamaikan antara dua musuh. Itu yang juga yang Allah sebutkan pada ayat yang selalu kita baca. Pada surah Ali Imran, kita lihat surah yang ketiga, ayat yang ke-103 pada muka surat 63. Muka surat 63 surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-103. Haji Ayah ada ke bersama? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Baru masuk ke? Haji Ayah kat Langkawi Ya Ustaz. Tak, saya pakai phone orang rumah. Macam mana saya tahu Haji Ayah kat Langkawi? Tak tahu Ustaz ada ni kot, ada khasyaf lebih kot. Tak ada. Saya dengar bunyi cawan-cawan. Haji Ayah kalau duduk kat Langkawi, dia kelas mesti ada cawan kaca depan dia. So, kalau dengar bunyi cawan kaca tu, Haji Ayah ada dekat Langkawi. Kalau dia dekat KL, kita tak dengar bunyi tu. Kat Langkawi kita dengar. Dia pakai cawan kertas kat KL. Sebab kat KL dia tak kisah nak buat air malam nak minum. Dekat kampung dia nak buat air sebelum kelas. Itu yang betul Ustaz. Sini ada kopi kampung Ustaz. So, kalau saya dengar bunyi ketang-ketung bunyi cawan tu, itu Haji Ayah kat Langkawi lah tu. Baik, ayat 103 surah Ali Imran. Baca Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Terjemahan. 103 Ustaz. Ya, betul. Ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu yakni masa jahiliah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Soalan Kamu dulu MCE. musuh. Ya. Soalan MCE ni masuk MCE punya question. Kamu dulu musuh. Tapi atas nikmat yang Allah berikan, and iz kuntum a'da. A'da ni ada apa? Adalah plural kepada perkataan aduun dalam surah ayat pertama surah Mumtahanah itu. Musuh. Oh, A'da musuh, musuh. musuh. Ni kalau Haji Saz ada ni dalam bahasa Arab, dia tahu ikut wazan mana jamak taksir ni. Jamak taksir. Ikut bentuk mana? Ikut bentuk af'al. Ikut bentuk Af'al. af'al. Sama dengan a'da bentuk dia. Maksudnya musuh-musuh. Lalu fa'allafa, Allah menyatu padukan baina qulubikum, bukan di antara fizikal itu, akan tapi di antara apa? Hati itu yang penting. Masalahnya pada kesatu paduan itu adalah pada hati, bukan pada fizikal. Orang boleh berada pada tempat yang sama tetapi hatinya itu jauh. Orang boleh berada pada tempat yang jauh tapi hati itu dekat. Seperti siapa? Seperti Fir'aun dan juga isterinya, Imra'at Fir'aun, Allah sebutkan. Isteri Fir'aun dengan Fir'aun duduk jauh ke satu rumah? Satu rumah. Tapi apa kata-kata isteri Fir'aun? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, kau binalah untuk aku satu rumah di sisimu. Dia nakkan rumah di sisi Allah, bukan rumah di sisi suami dia. Duduk satu rumah tapi hati itu jauh. Nabi Yaqub alaihissalam dengan anak dia Yusuf alaihissalam. Bila Yusuf berada di Mesir, Nabi Yaqub berada di tempat yang lain. Jauh ke dekat? Jauh. Tapi Nabi Yaqub sentiasa teringatkan kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh aku ni terbau-bau bau Yusuf ni. Jauh fizikal tetapi hati itu dekat. Kerana yang penting adalah hati itu yang bersatu ataupun tidak. Maka ramai orang yang dia bermusuh tak kenal. Kan bukan maksud musuh ni bergaduh je tetapi tak kenal. Kan macam kita sebelum ni kita tak kenal pun antara kita. Kan tetapi tidaklah kita ni bermusuh tapi kita tak kenal antara satu sama yang lain. Tapi Allah dengan nikmatnya telah menyatukan kita dengan nikmatnya, dan ini hanya boleh dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menjadilah kita dengan nikmat Allah itu apa? Ikhwanan, saudara-saudara. Yang boleh lakukan siapa? Allah. Kenapa? Kerana dia wallahu qadir. Baik, kita buka pada muka surat 185, surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 62 dan juga ayat yang ke-63. Muka surat 185, surah Al-Anfal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. 61 Ustaz. 62, maaf, 62. 62. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafat Allah. Sorry Ustaz. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Innahu azizun hakim. Terjemahan. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Kalau kamu infakkan apa yang berada di atas muka bumi ini dengan niat untuk menyatukan dua hati, maka itu tidak akan boleh dilakukan kecuali dengan keizinan Allah. Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Alam ajidukum dalalan fahadakumullahu bi." Bukankah aku menemui kamu semua dalam keadaan yang sesat, lalu Allah memberi hidayah, petunjuk kepada kamu semua disebabkan aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah kamu juga dahulu adalah orang-orang yang berpecah belah, lalu Allah menyatu padukan kamu semua disebabkan aku. Itu telah kita lihat pada awal Nabi berhijrah ke Madinah, iaitulah Aus dan juga Khazraj, dua puak yang saling bermusuhan ratusan tahun, disebutkan puluhan bahkan hampir ratusan tahun mereka bermusuh sesama mereka. Akan tetapi kedatangan Nabi SAW ke Madinah menyatukan mereka menjadi kaum Ansar. Ini semua adalah kerana kerana wallahu qadir. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Maka Ustaz, Allah, ya saya. apa bezanya Qadir dengan Aziz ni? Makna dia sama? Aziz dia Tuhan yang maha perkasa. Perkasa dengan maha kuasa. Perkasa kuat dia. Kuasa Perkasa, kuat. Oh, Dan lebih kepada Tuhan yang mulia dan juga kuat. Dia ada kedudukan dan dia ada kekuatan. Ada kuasa dan juga ada kekuatan. Kekuasaan dan juga kekuatan. Kekuatan boleh kita sebutkan dari sudut fizikal, kekuasaan dari sudut kuasa lah. Kita kalau orang yang ada jawatan, so dia boleh bagi arahan dia, apa yang tak boleh jadi pun boleh jadi. Apa yang jadi boleh jadi tak jadi. Gitu. Ayat ke-7 ini Allah sebutkan bahawa dia mampu untuk menjadikan yang lawan itu menjadi kawan, yang benci menjadi cinta, yang berpecah menjadi bersatu, dan juga yang kafir menjadi Islam. Itu secara khusus Allah sebutkan ketika mana nak terjadinya Fathu Mekah. Bahkan daripada sebelum itu juga kita telah melihat bagaimana qadir Allah Azza wa Jalla ini pada para sahabat, antaranya Umar Al-Khattab masuk Islam, antaranya Khalid bin Al-Walid masuk Islam. Begitu juga ramai pada para sahabat yang lain. Maka nama Allah Al-Qadir ini
adalah satu nama yang kita nak betul-betul fahami dan kita nak beriman, percaya dengan bersungguh-sungguh. Kerana Allah seperti mana dia telah melakukan apa yang telah dilakukan kepada para sahabat, maka begitu juga apa yang Allah mampu untuk lakukan ke atas diri kita. Seorang yang dia sakit, Allah qadir untuk menjadikan dia sihat. Seorang yang miskin, Allah mampu nak menjadikan dia kaya. Seorang yang dia tak ada pekerjaan, Allah mampu untuk bagi dia kerja. Ada masalah, Allah boleh bagi dia solusi. Yang tak ada anak, Allah boleh bagi anak. Yang tak faham Quran, Allah boleh bagi dia untuk faham Quran. Kenapa? Kerana dia adalah Tuhan yang qadir. Maka kalau kita ada apa-apa, contoh dalam kalangan ahli keluarga kita, nak nasihat pasangan, nak nasihat anak-anak, kan kadang perkara yang asas untuk solat, untuk jaga solat, untuk menutup aurat dengan baik, nak mengajar untuk nak baca ataupun belajar Quran, kita nak suruh benda-benda asas ni kadang dia mencabar. Maka apa nak buat? Allah dah sebutkan pada dua yang kita dah baca tadi, kita takkan boleh nak menyatukan hati. Yang hanya boleh melakukan adalah Allah Azza wa Jalla saja. Jadi apa yang kita nak buat? Berdoalah kepada Allah Al-Qadir dengan penuh-penuh yakin, sepenuh yakin. Seperti mana kita yakin, percaya bahawa Allah setiap hari kita bangun dia tidur, Allah mengalirkan darah dalam badan kita. Waktu kita tidur, kita percaya. Kita tak pernah nak tidur, doa ke Allah, ya Allah, janganlah darah dalam badan aku ni dia berhenti daripada sekelip. Tak pernah kita doa sekali pun, tak pernah. Seumur hidup kita ni. Sebab kita yakin Allah akan uruskan itu untuk kita. Maka kita berdoa dengan penuh keyakinan, keimanan, benar-benar percaya kepada Allah, dia mampu untuk nak merubah apa yang kita nak minta Allah ubahkan daripada pasangan ataupun ahli keluarga kita. Maka Allah Qadir, nama Allah Azza wa Jalla ini, pelajaran yang kita ambil daripada ayat yang ke-7 ini, yang Allah sebutkan namanya itu dalam potongan ayat yang khas, yang berlainan dengan dua nama Allah yang Allah gandingkan di penghujung. Nama Allah Qadir, itu Allah tak gandingkan dengan nama-nama dia yang lain. Seperti di penghujung ini Allah tutup ayat ini dengan Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Allah mengampunkan kesalahan musuh-musuh Allah yang telah mereka lakukan terhadap Nabi dan juga para sahabat. Allah ampunkan. Kesalahan yang para sahabat dah buat, melanggar perintah Allah, Allah ampunkan. Rahim, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Allah menunjukkan kasih sayang dia, melimpahkan kasih sayang dia kepada para sahabat, hingga para sahabat itu antara mereka dan juga ahli keluarganya itu kembali Allah satukan. Yang mana sebelum itu pada surah Al-Hasyr, mereka itu berpisah daripada ahli keluarga mereka, daripada tanah air dia. Nabi Muhammad SAW keluar daripada tanah air dia, sedangkan dia kata, engkaulah bumi yang paling aku cintai. Kalaulah bukan kerana orang-orang yang berada di dalam engkau ini yang mengeluarkan aku, maka aku tidak akan keluar daripada engkau. Maka Allah kasih sayang dia mengembalikan Nabi ke tempat yang Nabi sayang, mengembalikan para sahabat kepada ahli keluarga mereka yang mereka sayang. Bukti Allah, dia adalah Tuhan Rahim, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, tetapi lebih daripada itu, above semua itu, Allah adalah Tuhan yang Qadir, Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Pada ayat yang ke-7, kita nak mengambil pengajaran satu sahaja dah cukup, iaitulah Wallahu Qadir, dan Allah dialah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kita nak cuba mengimani, meyakini benar-benar sifat Allah Qadir ini, yang sifat inilah menjadikan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, ia berlaku. Sama ada yang kita suka ataupun yang kita tidak suka. Maka dalam situasi yang kita rasa susah, ditimpa dengan ujian dan juga musibah, yang mampu untuk mengangkat semua itu adalah hanya satu, Tuhan Qadir. Wallahu Qadir, Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ta'ala alam.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل